Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya harapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Bersama saya lagi Cikgu Zuki, dan pada kali ini kita akan belajar tentang air dan larutan. Bab 5, Sains Tingkatan 2. Mari kita tengok keseluruhan tajuk ini menggunakan peta minda. Air dan larutan. Ada 3 standard kandungan, iaitu 5.1 sifat fizik air, 5.2 larutan dan keterlarutan, dan 5.3 pembersihan dan pembekalan air. Kita tengok 5.1 dahulu. Sifat fizik air. Dalam standard kandungan ini ada 2 standard pembelajaran, iaitu menghuraikan dan berkomunikasi mengenai air. Dan yang kedua, menjalankan eksperimen dan berkomunikasi mengenai proses penyejatan air dalam kehidupan harian. Okey, untuk yang pertama, menghuraikan dan berkomunikasi mengenai air, ada 4 perkara yang perlu kita beri penekanan. Yang pertama ialah tentang sifat fizik air. Kita senaraikan sifat-sifat fizik bagi air, iaitu contohnya tidak berwarna, tidak berbau, tiada rasa, takat beku 0 darjah Celsius, takat didih 100 darjah Celsius, ketumpatan 1 gram per sentimeter padu, merupakan cecair pada suhu bilik, dan juga mempunyai 2 jenis daya, iaitu daya lekitan dan daya lekatan. Yang mana daya lekitan ini menyebabkan tegangan permukaan yang tinggi pada air, dan daya ini juga merupakan daya tarikan antara molekul yang sama. Manakala satu lagi daya ialah daya lekatan. Daya lekatan ini merupakan daya tarikan antara molekul yang berlainan. Okey. Itu tentang sifat fizik bagi air. Yang kedua ialah tentang keadaan jirin bagi air. Air boleh berubah-ubah keadaannya. Air boleh menjadi cecair, dalam keadaan yang lain boleh menjadi gas, dan juga boleh menjadi pepejal. Bagaimana cecair boleh menjadi pepejal? Apabila disejukkan. Dan bagaimana cecair ataupun air ini boleh menjadi gas, iaitu dengan cara mendidihkannya. Yang ketiga ialah komposisi. Kita nak tentukan molekul air ni terdiri daripada unsur-unsur apa. Kalau kita tengok kat sini, air ni terdiri daripada unsur-unsur oksigen, yang ini, yang biru ni, dan juga hidrogen yang kecil 2 ni. Okey. Jadi dalam ni kita nak tentukan komposisi bagi air. Air ni terbentuk ataupun terbina daripada unsur-unsur apa. Dan yang keempat ialah kita nak tahu tentang kesan benda asing. Contohnya garam, gula yang kita campurkan ke dalam air, adakah ia memberi kesan kepada takat lebur dan takat didih air? Okey, jika takat lebur bagi air tulen ialah 0 darjah Celsius, bagaimana pula jika kita tambahkan benda asing seperti garam? Adakah masih sama ataupun lebih rendah ataupun lebih tinggi? Yang ini kita nak tentukan. Okey, dan juga takat didih. Jika air tulen, takat didihnya ialah 100 darjah Celsius. Yang ni kalau kita masukkan garam, apa yang berlaku? Adakah takat didihnya masih 100 darjah Celsius? Lebih tinggi daripada 100 ataupun lebih rendah daripada 100 darjah Celsius? Yang ini kita nak tentukan. Okay? Jadi standard pembelajaran yang pertama, kita akan bincangkan tentang 4 perkara ini. Manakala standard pembelajaran yang kedua, kita nak bincangkan tentang penyejatan air melalui eksperimen. Okay? Dan
Yang pertama, kita kena tahu apakah maksud penyejatan air. Yang kedua, kita nak tahu apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penyejatan air. Ada di sini ada 4 faktor, iaitu kelembapan udara, suhu persekitaran, luas permukaan yang terdedah dan juga pergerakan udara. Okay. Dan seterusnya, apakah dia aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian? Ada banyak aplikasi tentang penyejatan air dalam kehidupan harian. Di sini kita senaraikan 4 contoh. Seperti yang pertama, menjemur pakaian. Yang kedua, menjemur makanan laut. Menjemur air laut untuk menghasilkan garam laut. Dan penggunaan pengering rambut untuk mengeringkan rambut. Okey. Itu adalah 5.1 sifat fizik air. Okey, dah selesai 5.1. Sekarang kita tengok 5.2, iaitu tentang larutan dan keterlarutan. Yang pertama ialah menerangkan dengan contoh maksud larutan dan keterlarutan. Untuk ini kita perlu tahu beberapa istilah. Okey, apakah istilah-istilah yang penting di sini? Yang pertama ialah apakah itu zat terlarut. Yang kedua, apakah itu pelarut. Dan apakah dia larutan. Sebenarnya larutan terhasil daripada campuran zat terlarut dan pelarut. Okey. Contoh zat terlarut ialah garam dan contoh pelarut ialah air. Dan apabila zat terlarut dan pelarut ini dikacau, maka terhasillah larutan. Okey. Dan larutan ini pula dikelaskan kepada 3 kelas ataupun 3 jenis. Iaitu yang pertama, larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. Okey, bagaimana ketiga-tiga larutan ini boleh dihasilkan? Ia merujuk kepada kuantiti zat terlarut yang dicampurkan kepada pelarut. Contohnya, larutan cair. Kuantiti zat terlarut sedikit saja. Okey. Jadi apabila dicampurkan dengan pelarut, maka larutan cair terhasil. Larutan pekat bagaimana? Larutan pekat ni kuantiti zat terlarut banyak. Maka larutan pekat terhasil. Dan larutan yang ketiga ialah larutan tepu. Bagaimana nak hasilkan larutan tepu? Yang ini kuantiti zat terlarut adalah berlebihan. Dah tak boleh nak larut dah. Jadi terhasillah larutan tepu. Dan seterusnya, ampaian. Apakah maksud ampaian? Apakah beza larutan dengan ampaian? Standard pembelajaran yang kedua ialah menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan. Di sini kita bincangkan 3 faktor yang menentukan kadar keterlarutan. Yang pertama ialah suhu pelarut. Okey, sama ada tidak dipanaskan ataupun dipanaskan. Okey, yang kedua, kadar kacauan. Okey, yang dikacau perlahan dan yang satu lagi dikacau cepat. Okey, yang ketiga ialah saiz zat terlarut. Okey, ini kita gunakan yang pertama gula halus. Dan yang kedua kita gunakan gula cube, gula yang saiznya lebih besar. Yang mana lebih cepat larut. Yang ketiga ialah menjelaskan dengan contoh maksud koloid dalam kehidupan harian. Okay, sebenarnya koloid ini kita kena letak di sini sebab koloid ini dia terletak di tengah-tengah antara larutan dan juga ampaian. Nanti kita tengok apakah dia koloid ni dan apakah kegunaannya dalam kehidupan harian. Sekarang kita tengok standard pembelajaran yang keempat, iaitu menghuraikan dan berkomunikasi mengenai air sebagai pelarut semesta dalam kehidupan harian dan industri pembuatan. Ini kita tengok beberapa contoh
yang digunakan dalam kehidupan harian dan juga industri pembuatan. Contohnya penggunaan baja, minuman ringan dan juga deterjen. Semua benda ni boleh dilarutkan oleh air. Sebab itulah air dipanggil sebagai pelarut semesta. Dan standard pembelajaran yang terakhir untuk standard kandungan 5.2 ialah menunjuk cara contoh pelarut bukan air dan kegunaannya dalam kehidupan harian. Okey. Jadi di sini kita senaraikan beberapa pelarut bukan air. Jika tadi kita bincang tentang air sebagai pelarut universal, tapi kali ini kita bincangkan tentang pelarut bukan air. Di sini kita berikan beberapa contoh pelarut bukan air, iaitu seperti alkohol, kerosin, aseton, terpentin dan ether. Okey. Kegunaannya alkohol ialah seperti dalam pembuatan minyak wangi, antiseptik, kerosin pula dalam membuat minyak lampu, aseton, lacquer, varnish, terpentin, pencair cat dan ether sebagai pengekstrak minyak. Dan itulah dia tentang standard kandungan 5.2 larutan dan keterlarutan. Standard kandungan yang terakhir iaitu 5.3 pembersihan dan pembekalan air. Yang pertama ialah menunjuk cara kaedah pembersihan air. Yang kedua, menyelesaikan masalah, mendapatkan bekalan air untuk kegunaan harian. Yang ketiga, membina model dan berkomunikasi mengenai sistem pembekalan air. Dan yang keempat, mewajarkan kelestarian air sebagai kunci kehidupan yang sihat. Okey, kita tengok satu persatu. Kaedah untuk pembersihan dan pembekalan air. Ada 4 kaedah yang kita bincangkan di sini, iaitu yang pertama pendidikan, yang kedua pengklorinan, yang ketiga penurasan dan yang keempat penyulingan. Kaedah pengklorinan hanya dapat membunuh mikroorganisma juga. Kaedah penurasan hanya dapat menyingkirkan benda asing terampai. Dan kaedah penyulingan, yang pertama dapat membunuh mikroorganisma, yang kedua dapat menyingkirkan benda asing terampai, dan yang ketiga dapat menyingkirkan bahan terlarut. Dan yang kedua, bagaimana nak menyelesaikan masalah mendapatkan bekalan air untuk kegunaan harian. Okey. Di sini disenaraikan 3 kaedah, iaitu kitar semula air. Yang kedua, mendapatkan air daripada kabus. Dan yang ketiga ialah mendapatkan air dari lautan, iaitu dengan cara osmosis berbalik. Standard pembelajaran yang ketiga iaitu membina model dan berkomunikasi mengenai sistem pembekalan air. Yang ini pelajar mesti membina model. Yang pertama, cuba kita fikirkan kenapa sistem pembekalan air perlu dilakukan. Dan yang kedua ialah proses pembekalan air. Di sini dibincangkan tentang proses pembekalan air, iaitu yang pertama penapisan, yang kedua pengoksidaan, seterusnya penggumpalan, yang keempat pengenapan, yang kelima penurasan dan yang keenam pengklorinan dan pemfluoridaan. Di sinilah pelajar perlu membina model untuk menunjukkan proses-proses pembekalan air. Dan standard pembelajaran yang keempat atau yang terakhir untuk standard kandungan 5.3, mewajarkan kelestarian air sebagai kunci kehidupan yang sihat. Di sini disenaraikan beberapa bahan pencemar yang boleh menyebabkan pencemaran air, iaitu seperti bahan buangan domestik, bahan buangan industri, bahan kimia pertanian, tumpahan minyak. Dan untuk setiap bahan pencemar ini, bagaimanakah cara mengatasinya? Okey, cara untuk mengatasi bahan buangan domestik ini ialah seperti menaik taraf sistem pembentungan, memberi pendidikan kepada masyarakat dan menyediakan kemudahan sanitasi yang sempurna untuk masyarakat pedalaman. Okey. Untuk bahan buangan industri, menguatkuasakan undang-undang. Seterusnya, bahan kimia pertanian, macam mana nak buat? Dengan cara memberi pendidikan kepada petani tentang bahaya racun perosak
dan bahan-bahan kimia yang digunakan. Dan yang terakhir, bagaimana nak atasi tumpahan minyak? Ini dilakukan dengan cara membendung dan memungut tumpahan minyak tersebut dan juga dengan cara pengawasan dari udara. Okey, itulah dia apa yang kita belajar tentang air dan larutan bab 5 Sains tingkatan 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semua.